Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan bincangkan kertas percubaan kimia, iaitu kertas 1, kita buat kertas Kelantan. Okey ya, cikgu akan share screen. So, kita boleh tengok soalan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu tak bincangkan sama-sama dengan awak ya. Okey. Lemak tak tepu boleh ditukarkan kepada tepu melalui proses apa? Okey, lemak tak tepu ni macam mana? Lemak tak tepu ni macam alkana. Alkina yang ada double bond. So bila kita nak tukarkan, contohlah kan, lemak tepu di mana lemak tepu ni dah jadi macam alkana. So yang ada double bond, tiba-tiba awak nak jadikan kepada single bond. So bila dia jadi single bond adalah dia tambah hidrogen dalam struktur dia. Jadi nama proses dia senang je, penghidrogenan. Okay. Soalan nombor 2. Manakah antara berikut menunjukkan molekul gas hidrogen? Molekul dan gas. Mana satu? Okey. Gas ni macam mana? Kalau dalam teknik ni rapat kan? So kalau gas dia bergerak sangat pantas. Jadi jarak di antara zarah-zarah tu sangat jauh. So jawapan dia ialah C. Okey, siapakah ahli sains yang menyusun mengikut berdasarkan hukum oktav? Siapa ni? Okey. Untuk topik ni awak kena baca sedikit lah untuk topik ni tapi at least awak boleh go through sedikit nama ahli sains dan apa yang dia tekankan. Selalunya soalan dia tak adalah terlalu detail, kadang-kadang dia bagi hint-hint yang penting. Contohnya macam ni, cikgu tunjukkan kepada awak tapi ni dalam bahasa Inggeris lah, buku teks cikgu bahasa Inggeris. Okey, contohnya kita pergi cara cikgu tunjukkan ke awak cara cikgu ingat. Okey, orang yang pertama mula memperkenalkan, sebelum keluarnya periodic table ni, orang yang pertama adalah Antoine. So cikgu ingat nama dia huruf A yang mula dulu, dia lah mula-mula yang memperkenalkan. Ini cara cikgu ingat. So mula-mula dia memperkenalkan unsur-unsur ni, dia just susun unsur ni mengikut dari segi, orang kata macam gas, asal kita menyusun elemen. Okey, logam, bukan logam, metal oxide, dia mula susun lagi. Tak susun macam sekarang. Sekarang kita dah guna periodic table, jadual berkala unsur kan. Okey, so orang yang pertama saya ingat dia adalah Antoine sebab huruf dia A. Ini cara cikgu ingat je. Depend lah ke awak cara awak ingat macam mana. Kemudian, yang kedua adalah Johann W. Dobryner. So dalam semua nama dia je ada 3 perkataan. Johann W. Dobryner. So dialah yang memperkenalkan hukum triad. Triad ni maksud 3. So itulah cara cikgu ingat. Dan berdasarkan bentuk soalan kan, kadang-kadang dia lebih direct tanya. Siapa yang memperkenalkan hukum triad? So dia tak adalah keluarkan detail sampai macam ni. Jadi saya ingat nama dia ada 3 perkataan, Johann W. Dobryner, so yang memperkenalkan hukum triad. Okey. Kemudian John Newland. John Newland ni pula dia yang memperkenalkan sistem oktav. Oktav ni maksud dia macam yang ke-8. So cara cikgu ingat, macam mana cikgu nak bezakan pula? Okey, so saya ingatlah nama dia John. Sebab kalau nak ingat nama Johann dah ada 3. So hukum triad. So John Newland ni dialah yang memperkenalkan sistem oktav. Sistem oktav ni macam mana? Sistem oktav ni bila disusunkan sampai elemen yang ke-8, dia akan ulang balik sifat yang sama. Itulah dia susun. Maknanya belum lengkap lah sampai yang macam kita periodic table yang kita guna macam sekarang. Okey, selepas itu Lothar Meyer. Mana pula cikgu ingat? So saya ingat nama dia Meyer, saya ingat maths. Meyer maths. Jadi Lothar Meyer je yang plot graf atomic volume against atomic mass. Dia je yang plot graf yang tengok macam itulah. So
So saya ingat Lothar Meyer yang plotkan graf dia je. Okay, atomic versus mass. Dan Mendeleev ni dah nak capai dah ni. Mendeleev nak improve dah ni. So Dmitri Mendeleev dia yang menyusun unsur-unsur ini berdasarkan increasing atomic mass. So Mendeleev ni buat apa? Maksudnya Mendeleev. Mendeleev. Macam ingat leaf lah budak cikgu. Ingatlah macam mana pun. Yang penting dia menyusun unsur-unsur tu berdasarkan pertambahan GC mereka. Mendeleev. Dan last kali yang paling handsome sikit antara semua lah kan. Yelah nampak dia muda sikit kan. Yang lain dah nampak tua-tua lah kan. Yang paling handsome sikit antara semua ni Henry Moseley. Most handsome. Macam tu lah. Henry Moseley inilah yang final. Yang final inilah yang kita guna di mana dia menyusun unsur-unsur itu berdasarkan pertambahan nombor proton. Inilah yang boleh kita sedikit tips yang cikgu boleh bantu awak untuk ingat berdasarkan history ahli sains yang menceritakan macam mana sejarah tentang periodic table, iaitu jadual berkala unsur. Okey, jom kita tengok balik soalan kita. So dia kata ahli yang mana menyusunkan unsur-unsur berdasarkan hukum oktav. So oktav. Jadi John Newland. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Pakai 2 liter. Okay. So, antara berikut yang manakah berlaku dalam tindak balas pengoksidaan? So macam mana cara cikgu ingat pula? Kadang-kadang pengoksidaan ni derma ke apa? Selalu cikgu cakap kat student cikgu, ingat teknik Ohio. Teknik apa tu? Ohio. Okay. Ohio ni apa? Kalau oxidation dan reduction. Ringkaslah cikgu bagi dalam bentuk ringkas. Mana boleh cikgu banyak yang dah mahir dah kan? Okay. So Ohio ni apa ingat? Tambah, tolak, tolak, tambah. Awak tulis dekat kertas soalan awak. So reduction maksudnya kurang lah. Tolak, tambah, tambah, tolak. So maksudnya O ni adalah oksigen. Oksigen. Ini adalah hidrogen. Ini adalah elektron. Dan ini adalah oxidation number. Jadi dia orang akan ingat Ohio sahaja. Senang nak refer. Dia nak refer tindak balas pengoksidaan ataupun oxidation. Hilang hidrogen salah. Kan ini label dia tandakan apa? Tambah hidrogen. Menerima elektron pun salah. Ini kan dihilang elektron. Menerima hidrogen pun salah. Sebab dia hidrogen dia akan kehilangan tolak. Dan yang jawapan yang betul ialah D, iaitu penambahan nombor proton. Okey, ni nampak nombor proton bertambah. Okey, itu teknik ingat dia. Awak boleh copy cara ni. Okey. Antara formula kimia yang berikut yang manakah betul? Jadi untuk kita tahu ni soalan baik hati ni. Baik hatilah kalau awak ingat ion ataupun charge dia. Okay. So, mana betul? So, lithium. Kena ingat lithium ni charge apa? So, kalau ikutkan lithium ni charge plus. Oksigen ni 2 minus. Jadi kalau darab silang memanglah dapat lithium 2O. So, jawapan dia ialah A. Kalau awak tak ingat charge, macam mana cikgu kalau tak ingat charge tak boleh jawab lah kan? Betul, tak boleh jawab kalau tak ingat charge. Jadi macam mana nak ingat charge? Awak pergi dekat FB saya, cikgu promote pula kan. Awak pergi FB saya, FB page, awak cari search Cikgu Afzal. Dekat saya punya FB page. Dekat situ saya ada ajar macam mana teknik mengingat charge. Awak boleh tengok, tonton video cikgu dekat FB Cikgu Afzal. Okey, awak boleh tengok macam mana cara nak ingat charge. At least boleh bantu awak cara menghafal. Okey? Dan awak tak keliru dah lah lepas ni. Awak dah tahu cara ingat charge. Okey?
Pergi kepada soalan nombor 6. Okey. Raja 1 menunjukkan penukaran getah Q kepada getah R melalui proses P. Okey. Ini getah Q, ini adalah getah asli. Okey. Getah R, sebab dia dah ada, nampak tak elemen dia ada, kita panggil sulfur cross link. Ni ada elemen sulfur ni, rangkaian silang sulfur. So maksudnya yang rangkaian silang sulfur ni dia dah menjadi getah yang diubah suai, kita panggil getah terbukan ataupun vulcanized rubber. Okay. So namakan proses dia. Okay. Proses, kalau dia minta nama proses dia, ini kita proses dia pemvulkanan ataupun vulcanization. Okey, apa tujuan ni? Apa tujuan kita tambah cross sulfur link ni? Okey, sebenarnya getah asli ni mungkin dia kurang elastik, sifat dia kurang baik sikit. Getah asli mudah teroksida, tak tahan haba. So bila dia jadi getah terbukan, dia improve, menyebabkan getah itu menjadi lebih baik daripada getah asli. So mengurangkan kekenyalan, salah, meningkatkan takat lebur getah. Jadi jawapan dia ialah B. Sebab dia tambahkan sifat kenyal dia lebih tahan terhadap haba, dia tidak mudah teroksida. So that's why D ni salah. Bukannya mudah teroksida. Macam mana cikgu mudah teroksida tu bagus ke? Kan soalan ni tanya cikgu. Mudah teroksida tu bagus ke? Taklah, bila satu benda tu mudah teroksida, maksudnya macam dia cepat rosak. Contoh macam ni, kalau awak ada apple, awak kupas kulit. So nampak tak, mula-mula kulit apple nampak macam yellow-yellow, cream-cream, cantik. Bila awak dah kupas dia punya kulit, nampak tak? Apple tu dah become macam light reddish brown sikit lah kan, nak brown-brown sikit. So kita pun tengok dah tak sedap. So apa berlaku dekat apple tu, dia dah teroksida. So kita tak naklah benda yang mudah teroksida. Jadi getah terbuka ni kita improve dia menjadi lebih baik. Okay. Nombor 7. Antara zarah-zarah dalam larutan amonia, apakah zarah yang menyebabkan larutan amonia bersifat alkali? Okey. Sesuatu benda yang bersifat alkali sebab dia ada kehadiran OH minus. Kita belajar sifat role of water tu kan, peranan air menunjukkan sifat asid dan alkali. So sesuatu yang mempunyai sifat asid sebab dia wujudnya ataupun dia mengion ion hidrogen. Jadi amonia ini menunjukkan sifat alkali sebab ada ion hidroksida. Nombor 8. Raja 2 menunjukkan perubahan ciri bagi satu bahan. Proses manakah melibatkan penyerapan tenaga? So kalau dia serap tenaga, macam mana ni? Proses yang mana? Okey, serap tenaga maksudnya macam air kepada steam ataupun ais kepada air. Itu serap tenaga lah. Okey. Jadi, mana satu ni? Ais kepada air. So, jangan main ni. Yang ni air kepada ais kan? Ais kepada air macam ni. Okay. So, yang menyerap tenaga ialah, maksudnya bila dia menyerap tenaga nanti dia perlukan haba lah kan? Okay, jawapan dia ialah R. Ini mudah lah basic. Okay, dia serap daripada air, nak berubah jadi gas, kita perlu serap tenaga. Okay. Antara berikut yang manakah benar tentang unsur skala 3 dari kiri ke kanan? So dalam periodic table, skala 3 daripada kiri ke kanan, dia begini. Okay. Sifat kelogaman dia bertambah. Tak. Sebenarnya dalam skala 3, maksudnya dari dalam periodic table kan, dari kiri ke kanan, daripada natrium sampailah argon. Kan? Daripada kiri ke kanan sebenarnya dia argon ni bukan logam.
Natrium ni logam. Cikgu tunjuk macam mana cara cikgu ingat unsur logam dan bukan logam. So, salah lah. Bilangan elektron berkurang. Salah. Sebab kalau awak tengok natrium ni 11. Lepas tu pergi magnesium. Ni contoh sikit lah. Pergi magnesium 12. Sebenarnya bilangan proton dia bertambah. Okey. Dan juga bilangan elektron dia pun bertambah. Salah juga. Keelektronegatifan berkurang. Tak. Sebab daripada kiri ke kanan, diorang lebih chances untuk donate ke accept elektron. Okay, kenapa dia nak lebih accept elektron? Tengok macam kumpulan satu. Dia ada satu je valence elektron. So untuk satu valence elektron, dia lebih selesa untuk dia donate. Apa tujuan dia orang nak donate ataupun nak accept? Sebab semua nak achieve duplet ataupun octet. So kalau dia ada satu je elektron valence, lebih baik dia derma satu je pun. Okey. Kalau kumpulan 17, kumpulan 17 ada 7 valence elektron. Takkan dia nak derma 7-7? Kan banyak sangat nak derma tu. Lebih baik dia terima lagi satu elektron untuk dia jadi octet. Contohnya macam tu. Jadi sebenarnya kalau sifat elektron negatif ni dia nak jadi negatif. So kalau negatif dia terima elektron. Jadi salah lah. Okay. Saiz atom berkurang kerana bilangan proton bertambah. Okey, inilah jawapan dia. Okey. So cikgu akan huraikan macam mana cara nak ingat. So awak tengok dekat whiteboard, okey? Okey, macam mana cara nak ingat? Okey, kalau kita roughly tengok bentuk periodic table kan? Kita roughly tengok bentuk periodic table macam mana? Lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Lebih kurang lah kan? Shape dia macam itu. Kenapa penting ingat unsur-unsur ni ataupun kita kata elemen ni perlu tahu yang mana logam bukan logam? Sebab dalam ikatan nanti kalau awak tak kenal begitu logam ataupun bukan logam, okey, awak tak boleh nak bezakan ikatan ion dengan kovalen berdasarkan unsur dia. Jadi kita kena kenal elemen tu mana logam dengan bukan logam. So roughly bentuk periodic table ni contohnya ini kumpulan 1, ini kumpulan 2. So sini 3 sampai 12. Okay. Dan sini lepas 12, 13 sampailah 18. Gitu. Okay, ini elemen dia. Ya, saya harap nampak okay. So now, unsur logam ni kan, logam ni kebanyakan lah kan. Dia adalah kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 1, 2, 13. Dan juga unsur peralihan ni lah. Peralihan pun logam juga. Peralihan pun juga logam. So maksudnya 3 sampai 12 ni logam lah. Yelah zinc dekat sini, kuprum dekat sini, zinc, kuprum, ferrum pun dekat sini. Mereka semua adalah unsur peralihan. Jadi ini adalah unsur-unsur logam. Okey. Unsur-unsur bukan logam ni start daripada kumpulan 14, 15, 16, 17 dan 18. Dan ada yang kumpulan 14 yang dikenali sebagai separa logam. Separa logam tu metalloid. Separa logam. Separa ni macam mana? Separa logam macam mana? Separuh logam ni maksudnya separuh logam, separuh lagi sifat dia bukan logam. Contohnya macam silikon lah yang kita guna dalam industri semiconductor. Okay, ni elemen yang cikgu bagi gambaran logam dan bukan logam. Jadi cara kita nak ingat, kita pakai teknik jari. Mungkin awak pernah tengok teknik. So teknik jari kita buat macam ni. Ni tangan kiri cikgu ya. Dia tangan kiri tahu genggam kanan. So dengan kiri cikgu buat macam lambang black metal je kan. Metal. Kita sebut metal kan. So ini. So tengok cikgu melukis. Jarak nampak ni. Okay. So tengok macam mana cikgu melukis. So ni jari cikgu macam ni. Cikgu buat macam ni So 1, 2. Lepas tu macam ni. Macam ni lah lebih kurang. Ini untuk kiri. Tangan kiri
untuk kiri. Okey. So, ini cikgu nak gambarkan bahagian ni tau. 1, 2, ini sampailah sini. Cikgu nak gambarkan macam ni lah lebih kurang. Nak gambarkan shape tangan cikgu ni yang ni 1, 2, yang tengah ini dan yang hujung ni. So maksudnya kalau logam ialah kumpulan 1, kumpulan 2, 3 sehingga 12 dan kumpulan 13. Ini adalah unsur-unsur logam. Ini kita pakai teknik cari. Now, untuk unsur bukan logam pula, ini tangan kanan cikgu pula ni. Ada 5 lagi. 5 ni cikgu buka semua. So, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini untuk unsur bukan logam. Dia apa dia? Lepas 13 dah kan? Tinggal 14, 15, 16, 17 dan 18. So yang bukan logam adalah semua ni dan ini 14 ni lebih kepada ada yang elemen macam silikon, dia lebih kepada separa logam. So dapatlah kita ingat. So ini lambang metal kan? Metal kumpulan 1, kumpulan 2, 3 sampai 12 dan 13 adalah unsur logam. Dan yang tangan kanan 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah unsur bukan logam. Ini cara ingat. At least awak tahu gambaran dalam periodic table. Okey, saling tahu? Okey, jom kita sambung tengok soalan. Okey. So cikgu nak sentuh tadi, inilah kenapa logam. Jadi unsur kalau dalam periodic table, so maksudnya unsur dalam kala 3 daripada kiri ke kanan, maksudnya dia lebih kepada mula-mula logam, makin ke kanan dia bukan logam. Okey, makin ke kanan dia arah bukan logam. Daripada kiri ke kanan ini unsur logam, sampailah ke kanan dia adalah bukan logam. 14, 15 sampailah 18. Okey, dari segi saiz pula. Okey, dari segi saiz kita ingat cara ni. Untuk saiz, kita tahu apabila menuruni kumpulan, saiz dia makin besar. So kalau kita bandingkan menuruni kumpulan 1, kumpulan 2, semua saiz makin besar sebab reason dia petala dia makin bertambah. Sebab petala dia. Tetapi kalau across a period ataupun merentasi kala daripada kiri ke kanan, kita ingat macam ni. Saiz dia makin berkurang. Going down the group makin bertambah. Tapi ke kanan saiz dia makin berkurang. Dia berkurang sebab apa? Sebab bila bilangan proton across a period ni makin bertambah, itulah kan? Contohnya 11, 12, 13, 14 makin bertambah. Jadi daya tarikan dia makin kuat. Petala dia sama. Kalau 3, petala dia tetap ada 3. Cumanya bila daya tarikan antara nukleus tu makin kuat, semua ada 3 petala. Kalau 3 kan, so dia makin kecil. Ibarat macam dia kecut lah. Macam tu lah kita gambar. Kalau tarik lagi, yang tengah tu kuat sangat. Kuat mana dia tarik kan? Tarik kuat tu, jadi saiz dia makin kecil. So kena bezakan, menuruni kumpulan saiz dia makin bertambah. Tapi kalau merentasi kala saiz dia makin kecil. Bilangan petala dia tetap sama ya, jangan keliru tau. Jauh boleh salin. Okey, kita sambung. Sambung soalan kita. Ya, ini sebab kenapalah yang cikgu explain tadi. So saiz atom makin kurang kerana bilangan proton bertambah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Antara berikut yang manakah menunjukkan merupakan tindak balas redox? Mana satu tindak balas redox ni? Tindak balas redox ni maksudnya apa redox? Redox maksudnya dalam satu tindak balas ni kita tahu bahawa oxidation, pengoksidaan. Oxidation
dan reduction berlaku secara serentak. Jadi salah satu contohnya adalah melibatkan pembakaran. Okey, jawapan dia ialah A lah. Okey. Nombor 11. Raja menunjukkan peralatan bedah iaitu sejenis alloy yang mengandungi komponen ferrum sebagai komponen utama. Okey, ini apa ni? So ini adalah surgical ataupun alat pembedahan lah. Alatan pembedahan. Tahulah surgical instrument. Okay. So now, antara berikut merupakan atom-atom asing dalam alloy ini. Okay. Ni adalah cara nak ingat. Awak kena tahu selalunya awak pernah dengar tak? Stainless steel. Kita kadang-kadang stainless steel ni benda yang macam familiar lah. Sebab kita tahu stainless steel tu sifat dia apa? Dia tidak mudah berkarat. Memang alat pembedahan macam cutlery kan, footwear. Kalau buat periuk, kalau kita pakai material stainless steel, maksudnya kita alat tu memang kita kata macam tidak mudah berkarat lah. Ia tak untuk human kan, tak sesuai. Jadi ini adalah linear karat. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil stainless steel. Ini cara cikgu ingat. Cikgu ingat pasal keluli ni, cara ingat dia apa? Keluli ni adalah cikgu ingat kabel car. Keluli kan kabel car, linear karat. Okay. Apa tu kabel car? K tu cikgu nak cakap, K ni adalah keluli. Ni besi. Ferrum lah. K ni karbon. Karbon lah. Dan near ni adalah nickel. Dan karat ini, K ni adalah chromium. Jadi alloy keluli ni karat ni, major komponen dia adalah ferrum ya. Major komponen dia adalah ferrum. Betul lah tadi dia cakap. Okey. Major ada tak dia cakap dalam soalan ni? Dia kata ferrum sebagai komponen utama. Memang cikgu cara hafal macam ni ya. Okey. Kemudian sini karbon. Okey, ni nikel. Ini adalah another elemen yang ada dalam keluli ni karat. Nikel dan chromium. So mana satu jawapan dia? So jawapan dia adalah C. Macam mana cara nak ingat? Ada, awak boleh cari dekat YouTube. Rasanya ada cikgu yang bagi tahu teknik macam mana nak ingat semua ni. Nak ingat contohnya keluli tu kombinasi apa, pewter tu kombinasi apa, gangsa tu kombinasi apa. Boleh tengok Okay. Okey, garam tak larut. Nombor 12. Nombor 12. Disediakan melalui campur dua larutan menerusi tindak balas penguraian ganda dua. Okay. Di rajah 4, dia menghasilkan garam tak larut. Okey. Pilih dua bahan yang boleh menghasilkan garam tak larut menerusi kaedah yang sama. Okey. Kita nak menghasilkan garam tak larut. Yang penting adalah awak perlu ingat contoh-contoh garam larut dan garam yang tak larut. Okey, garam larut dan garam yang tak larut. Okey, now cikgu nak bagi awak satu teknik, kita panggil teknik lopak air. Muat tak kat sini tak? Muat cikgu terpaksa pakai whiteboard lah. Okey, ni satu teknik lopak air di mana macam mana kita nak ingat garam larut dan garam tak larut. Okey, cikgu gambarkan dalam bentuk lopak air. So ni ada satu lopak air. Okey. Lain lah. Lopak air yang warna biru je Yang luar daripada lopak air tu nak gambarkan yang dah tak larut. Contohnya luar daripada lopak air seperti merah. Okey. So garam yang larut, semua garam nitrat larut. So semua garam nitrat larut.
Tak kisah garam apa. Argentum nitrat, zinc nitrat, magnesium nitrat. So dia duduk dalam lopak air. Okay. Dia larut. Kemudian garam sulfat pun semua larut. Kecuali ni duduk kat luar lah. Kecuali pantai cahaya bulat. So plumbum, kalsium dan barium. Maksud cikgu, plumbum sulfat tak larut, kalsium sulfat tak larut, barium sulfat tak larut. Tapi kalau zinc sulfat larut. So yang duduk luar ni yang tak larut. Okay. Kemudian semua garam klorida larut kecuali ingat PAH. PAH tu apa? PAH, iaitu plumbum, argentum dan mercury. Plumbum klorida tak larut, argentum klorida tak larut, mercury klorida tak larut. Okay. Kemudian semua garam karbonat tak larut. Garam karbonat semua tak larut. Macam tu. Zinc karbonat, magnesium karbonat, kalsium karbonat. Semua nama karbonat tak larut. Kecuali anak. Kecuali anak. Anak tu apa? Anak. Okay. Anak tu adalah contohnya macam magnesium karbonat tak larut. Tapi natrium karbonat larut. Kalium karbonat larut dan juga amonium karbonat larut. 3 ni je yang larut untuk karbonat. Ini kita panggil teknik lopak air. Okey, sekarang memang dia nak fokus menghasilkan garam yang tak larut. So kita boleh refer lah kalau kita lukis. So senang je kita tahu bahawa nak menghasilkan garam tak larut mesti larutan garam campur larutan garam. So dia macam interchange je. Tukarkan pasangan. Contohnya macam ni. Okey, kita nak buat garam yang tak larut, kita mesti guna garam. So kalau dia dah guna asid ni memang salah lah. Okey, ni semua ni garam ni, garam ni semua garam. Okey yang ni bukan garam. Okey, so now kita tukarkan pasangan. Contohnya bila cikgu dapat barium jadi barium sulfat, natrium jadi natrium nitrat. Tukarkan pasangan. Maksudnya dia ada barium sulfat campur dengan natrium nitrat. Ini hasil diorang selepas diorang dah combine. Garam ni combine. So bila kita ada lopak air dekat kertas soalan kita, awak praktis untuk hafal, tengoklah. Awak check lah. Barium sulfat ni larut ke tak? Barium kat luar cikgu. Yes, barium sulfat garam yang tak larut. Dapat jawapan lah. Pendek je lah. Okay. Jadi segala teknik yang cikgu ajar ni cuba biasakan diri awak melukis. Lepas tu bila awak lukis, awak nak jawab awak lebih kepada awak refer. So bila refer dia lebih mudah lah. Okay. Berbanding kita nak kena ingat semua dalam kepala. Okay, so kita pergi kepada soalan 13. Okay. Raja 5 menunjukkan proses penyediaan deterjen melalui beberapa peringkat. Ini buat deterjen ni. Deterjen kan pakai asid sulfuric kan? Deterjen bukan semula jadi. Deterjen adalah sintetik. Kalau sabun natural, dia buat daripada minyak. Tapi kalau deterjen dia sintetik lah. Deterjen ni terhasil selepas Perang Dunia Kedua. Tu dia, kan? Perang Dunia Kedua dapatlah terhasil jadi deterjen. Okay, kenapa ya? Just knowledge lah untuk awak. Kenapa ya masa Perang Dunia Kedua tiba-tiba terhasilnya deterjen? Sebab masa tu kekurangan bahan mentah. That's why terhasilnya deterjen. Okay, So, apakah bahan P dan Q? So, bahan P dan Q. Cikgu bagi tahu deterjen kita buat daripada asid sulfuric. So bahan P ni mula-mula adalah daripada asid sulfuric lah. Sebab tu nama dia sulfonic. Sebab datang daripada sulfuric. So bahan P adalah asid sulfuric. Alamak, macam ada jawapan je kan. Okay. Dan kalau awak tengok nama dia, kemudian daripada alkil sulfonik ni, tiba-tiba nama dia ada natrium pula.
mestilah dia combine dengan NaOH. Tu yang ada nama dia sebagai natrium. Okey, jadi dah dapatlah kan? Jawapan dia ialah A. Okey. Nombor 14. Tentukan nilai pH bagi barium hidroksida yang berkepekatan 0.05. Okey. Soalan nak cari pH ya untuk alkali. Sebelum kita dapatkan nilai pH, kita kena cari dulu nilai pOH melalui formula negatif log kepekatan ion hidroksida. Okay, so negatif log ion hidroksida dia 0.05. Senang ni. So kita dapat lebih kuranglah 1.3. Okay, 01 kan? Apalah, kita ambil 1.3. Kemudian nak cari pH. Soalan nak cari pH. pH adalah 14 tolak dengan pOH. So 14 tolak dengan 1.3. Awak dapat 14 tolak 1.3. Dapat 12.7. Barulah namanya alkali. Sebab pH alkali melebihi 7. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, jadual 1 menunjukkan maklumat tentang isotop bagi satu sampel rubidium. Hitungkan jisim relatif bagi sampel rubidium ini. Isotop. Okey. Nak kira jisim isotop, okey, dia kira percentage. Okey, dia based on percentage lah. Dia macam ni. Formula dia begini. Okey. Kalau awak tengok, kita buat contohnya kan, AZ. Dan awak tahulah ini simbol kan? Simbol piawai yang standard tu. Z ni adalah nombor proton dan A ni adalah proton campur neutron. Okey, maksudnya kita panggil nombor nukleon. Okey. Nukleon number ni sebenarnya selain kita panggil nombor nukleon, kita panggil iaitu sebagai mass number juga. So maksudnya yang direpresent dekat atas nombor nukleon tu juga sebagai jisim dia. Okey, so sekarang dia dah bagi dekat awak proton dan neutron. Okay. So kita nak cari dia punya mass, kita kena jumlahkan kedua-dua lah untuk dapatkan nombor neutron dia. Jadi kita buat dulu 37 sambung 48, 85. Okay, dan 37 campur 50 dapat 87. Okay, maksudnya nombor neutron diorang ni adalah nombor jisim dia. Okay, now nak cari JAR. JAR bagi isotop, formula dia begini. Jisim dia darab dengan percentage dia. Contohnya 85, okay, didarabkan dengan 72. Okay, campur dengan 87, didarabkan dengan 28. Dengan percentage dia orang dibahagikan dengan 100. Okey, cuba kira. Okey, dapat tak? Jawapan dia 85.56. Okey. Soalan seterusnya. Cikgu terlalu laju bagi tahu ya. Okey, unsur P dan Q bertindak balas membentuk sebatian kovalen dengan formula PQ. Okey.
Antara berikut yang manakah benar? So kita kena tentukan. First, awak kena faham. Ikatan kovalen terbentuk di antara unsur bukan logam campur dengan bukan logam. Ikatan kovalen mesti unsur bukan logam dengan bukan logam. Dengan cara diorang kovalen kongsi elektron. Kena tahulah bezakan kovalen dengan ion. So dengan cara diorang berkongsi elektron. Tahu tak kenapa cikgu tunjuk kaedah jari tu? Sebab dia macam ni. Okay, sebab tu cikgu kata, kalau awak ingat unsur logam dengan bukan logam jari, so ikatan ion terbentuk di antara logam dengan bukan logam. So tangan ni dengan tangan ni. So yang ni yang positif dan yang ni yang datang untuk bawa charge negatif, dia orang akan combine. Tapi bila ikatan kovalen dia ada kat jari-jarinya, dia orang akan sharing elektron, dia ada kat jari ni. Maksudnya elemen tu mestilah elemen bukan logam yang ada dekat jari ni. 14, 15, 16, 17, 18 tak terlibatlah dalam ikatan sebab dia dah octet. Okey, itulah cara dia cikgu combinekan. Jadi, kalau kita tengok berdasarkan soalan, kita nak tahu macam mana betul tak ikatan dia. First, awak kena tengok dia punya balance elektron. Sebab balance elektron ni menentukan dia logam ataupun bukan logam. So ini logam kumpulan 2 kan? So salah. Ini bukan logam. Ini pun bukan logam. Ini kumpulan 14 dan ini kumpulan 15. Ini logam. Ini kumpulan 1. So salah. Sebab kita nak cari pasangan dengan bukan logam. Okay, now. Ini pula dah salah tadi, tak perlulah tengok kan? Okay. Now, ini kumpulan 16. Bukan logam juga. Ini kumpulan 17. Okey, bukan logam juga. Okey, now. Mana satu jawapan dia? So, kita buat begini. Okay. Dia adalah antara elemen P dan Q. So, ini cikgu ringkaskan teruslah. Kita panggil valensi. Valensi ni apa? Valensi ni dia tak cukup lagi berapa nak jadi oktet. Okay. Sebelum valensi saya bagi awak faham dulu. Kalau yang first time tengoklah benda ni. So, cuba kata kalau kita buat susunan elektron dia. So, kalau untuk P, contohnya awak nak combine antara apa dengan apa. Contohnya C. Contoh C kan? C, awak ambil contoh jawapan C. Awak ambil 2, 5. Yang ni susunan elektron dia 27. Okey. So valensi dia pula, dia tak cukup lagi berapa untuk oktet. Oktet ni maksudnya dia nak jadi 8. Tak cukup lagi berapa? Nak jadi 8, valensi elektron dia tak cukup lagi 3. Nak jadi 8, valensi elektron dia tak cukup lagi 1. So caranya adalah kita darabkan dia punya valensi sahaja. Untuk dapatkan formula molekul dia, just darabkan kuantiti valensi dia. So bila darab kuantiti valensi, dia akan jadi P. Okay, P ni yang datang kat dia 1 dan Q ni yang datang dekat dia 3. Jadi kalaulah P dengan Q combine, dia dapat formula molekul yang PQ3. Soalan bukan nak PQ3, soalan nak PQ2. So ini salah. Okay. So cikgu buktikan pada awak dengan cara ni juga. Okay. So P dengan Q. Okay, yang pertama susunan elektron dan yang kedua adalah valensi dia. Valensi adalah dia tak cukup lagi berapa untuk menjadi oktet. Okay. So cikgu bisikan sikit. So yang ni susunan elektron, kalau ikutkan P ialah, kita nak pilih P kan? Okay. P ialah 2, 4 dan Q ialah 2, 6. So kalau cikgu sebut valensi tak cukup lagi berapa? Dia tak cukup lagi 4 dan ini tak cukup lagi 2. Tak cukup untuk jadi oktet. Jangan keliru, bukan kuantiti valen. Tapi tak cukup lagi berapa untuk jadi oktet. So bila saya darabkan silang, saya turunkan P, yang turun depan dia 2,
Saya turunkan Q, yang turun depan dia adalah 4. Okey, so bila kita darab silang dah jadi P2Q4, tolong ringkaskan. Bila kita ringkaskan, dia akan jadi PQ2. Dapatlah jawapan dia. Okey, jawapan yang kita nak memang kita nak buat dalam PQ2, maka jawapan dia ialah B. Kalau awak rasa keliru lagi, awak preview balik video yang saya bagi ni dekat awak. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas di antara zinc dengan AC. Okey. Apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi hidrogen? Okay, dia minta perubahan nombor pengoksidaan. Okey. So macam mana kita nak cari? Ni kita fokus je dekat hidrogen. Hidrogen dan hidrogen. So tips di sini. Untuk kita terus direct lah kan. Contohnya cikgu macam mana? Ada certain nombor pengoksidaan kita kena kira. Dan ada certain nombor pengoksidaan kita boleh direct. Tengok je for ion tu kita boleh tahu. Okay, tip dia. Untuk sesuatu molekul, ambil ya tips ni untuk satu molekul ataupun atom. Okay, nombor pengoksidaan directly terus kosong. Contoh dia macam ni. Kalau awak nampak hidrogen. Ini molekul. Nombor pengoksidaan dia kosong. Contohnya awak nampak oksigen gas. Ini molekul. Ataupun awak nampak water. Ini molekul. So nombor pengoksidaan dia kosong. Itu maksud cikgu. Contohnya kalau macam atom. Kalau atom contohnya awak tengok dah jadi zinc saja. Nombor pengoksidaan kosong sebab awak nampak dia dalam bentuk atom. Contohnya dia jadi magnesium sahaja. Atom ni seorang je kan atom. So nombor pengoksidaan dia kosong. Ini maksud dia. Okay, nombor pengoksidaan untuk atom dan molekul sentiasa kosong. Yang kedua, ada certain sebatian lah kan. Kita nak tentukan nombor pengoksidaan melalui dia punya charge sahaja. Kalau contohnya awak tengok magnesium 2+, dah tahulah nombor pengoksidaan dia positif 2. Kalau awak tengok dia klorin minus, dah tahu nombor pengoksidaan dia negatif 1. Ada certain yang macam ni. So dalam kes ni, nombor pengoksidaan ni dah jelas dan nyata. Hidrogen positif 1 kepada hidrogen ini kan molekul, so nombor pengoksidaan dia kosong. Jadi dia minta perubahan nombor pengoksidaan daripada positif 1 kepada kosong. Okay, ini tips lah. Okay. Soalan seterusnya. Nombor 18. Jadual 2 menunjukkan isi padu gas karbon dioksida terkumpul dalam eksperimen. Berapakah kadar tindak balas purata? Okey, dia minta kadar. Tengok dia minta kadar tindak balas purata. So maksudnya kadar tindak balas purata ni bila apabila bacaan isi padu gas yang terhasil macam ni, karbon dioksida ni dia mula starting to constant. Dekat area sini. Jadi di sinilah cara kita nak mencari dia. Nak cari kadar tindak balas adalah isi padu bahagi dengan masa. So 33 bahagi dengan 180. Okey, kita carikan jawapan. 33 bahagi dengan 180. So, awak akan dapat 0.183. So, jawapan dia ialah B. Nah, dalam kalkulator dapat 0.183 kan? So, jawapan objektif dia bagi ni je lah. Nombor 19.
Okey, Rajah nak menunjukkan formula struktur bagi satu isomer alkina. Okey, namakan isomer itu berdasarkan sistem IUPAC. Okey, kita nak bagi nama berdasarkan sistem IUPAC. So, ingat, dalam nak bagi nama, dalam unsur awak kena pilih elemen ataupun rantai yang paling panjang dulu. So rantai yang paling panjang ni macam mana nak tentukan? Ibarat macam saya letak pen kemudian dia tak putus. Macam ni lah. Contohnya kalau saya letak macam ni, saya kira karbon ada 1, 2, 3, 4. So saya tak angkat pen. Tapi kalau saya buat macam ni, ini pun saya tak angkat pen. Okey, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita akan pilih. Kita kena pilih parent dia adalah rantai yang paling panjang. Okey. Jadi parent dia siapa? Parent dia dah jadi yang ni. Ini tips dia, parents dia. So first, sebab dia ada 5, jadi kita decide nama dia sebagai pentin lah. Itulah. Okey, 5 kan? Mama, eat papaya, but papa. Alah, pentagon, 5 kan? Okey. So kemudian kita kena numberingkan dia. Selepas kita dah bagi parent kita kena tengok parent dia kan ada double bond. So double bond dekat carbon number berapa? So kita kena kira. Double bond dekat carbon number berapa? 1, 2, 3. So contohnya 1, ni carbon number 2 dan ni carbon number 3. So parent dia duduk dekat carbon number berapa? Double bond duduk dekat carbon number 2. So, macam inilah. Okey. Cikgu, saya nak baca side mana? Kalau saya baca kat sini, 1, 2, 3, 3 lah kan? Kalau saya baca kat sini, dia duduk kat carbon number 2. So, ingat untuk cari numbering untuk parent kena pilih shortest. Yang paling pendek. Kita pilih yang paling shortest. Kita nak tentukan parent name dia tu kena pilih rantai carbon yang paling panjang. Bila awak start nak numberingkan dia, kena ambil cara side yang paling pendek. Sebab sebenarnya struktur ni boleh berpusing. So duduk macam ni, pusing macam ni pun boleh. So kita pilih yang paling pendek. Kemudian tengoklah. Selepas awak dah numbering, awak dah decide sini 1, 2, 3. Tiba-tiba dia ada anak pula. Ini cikgu panggil anak. Iaitu dia punya branch. Branch dia nama metil. Metil. Okay, saya jarakkan pula. Okay, branch dia nama metil. Tengoklah bila awak dah starting kira daripada sini ke sini, laluan pengiraan awak dah state macam tu. Awak kira daripada kanan ke kiri, contohnya, tetap number dia macam tu. So, anak dekat carbon number. Okay, anak dia dekat carbon number. Oops. Okay, anak dia dekat carbon number 3. Jadi jawapan dia adalah 3 metil pentu. Okay. Jawapan dia ialah B. Ingat tips dia, nak pilih parent kena paling panjang, bila nak numbering kena paling pendek. Itu dia. Okay, so now, nombor 20. Jadual menunjukkan satu takat lebur dan takat lidih bagi 4 bahan. Bahan manakah ialah cecair pada suhu bilik? Okay, ini cikgu nak bagi teknik baru, iaitu kita panggil teknik garis nombor. Teknik garis nombor. Okay, now macam ni. Kalau kita faham, dalam garis nombor kan, kita mula daripada kiri ke kanan, kita tahu makin ke kanan nombor tu makin besar. Okay. So tengok kalau kita faham perubahan jiring, dia bermula daripada pepejal. Ni kita pakai teknik garis nombor. Okay, dia bermula daripada cikgu nak ambil color lain. Dia orang nampak beza. Okay. Dia bermula daripada pepejal. Okay. Kemudian kepada cecair.
Okay. Dan last one adalah kepada gas. Perubahan jirim kita lah. Dan benda yang paling awak perlu tahu, kalau sesuatu benda tu berubah daripada pepejal kepada cecair, maksudnya dia akan melebur. Inilah kita panggil sebagai melting point ataupun takat lebur. Okay. Cecair nak berubah jadi gas, dia akan tingkatkan suhu sehingga dia capai boiling point, iaitu takat didih. Kalaulah ini garis nombor, contohnya macam ni. Okey. Melting point, contohnya cikgu ambil P lah kan. Melting point negatif 17. Okay, boiling point 58. Okey. Garis nombor ni, ibarat macam garis nombor daripada kiri ke kanan. So, kalaulah suhu bilik, katakanlah suhu bilik contohnya 27. Nombor 27 secara logiknya dia duduk kat tengah-tengah ni. Sebab ni garis nombor negatif ke kanan dia makin besar, so 27 ni tengah-tengah. Maksudnya dia duduk kat tengah-tengah ni cecair lah. Dia berada dalam boundary cecair. Soalan dia pun bahan manakah berada ialah cecair pada suhu bilik? Jawapan dia ialah ini. Okay. So ini teknik garis nombor. So bila awak dalam exam kan? Dalam exam macam mana awak nak buat? So awak tahu melting point, awak ingat sebelum dia achieve melting point, dia akan jadi solid, iaitu pepejal. Selepas dia dah capai suhu ni, dia akan jadi liquid, iaitu cecair. Dan selepas dia dah achieve boiling point, dia akan jadi gas. Saya akan label macam ni dekat kertas soalan dia. Kemudian, bila soalan dia nak, contohnya nak suhu bilik. Kadang-kadang ada soalan dia kata, nak suhu 100. Saya akan letakkan nilai itu pada kedudukan macam garis nombor. Okey, contohnya 27 kan, suhu bilik 27. So ni garis nombor 17, 58, so 27 dekat sini. Okey. Kalau ini 85, 192, maksudnya 27 tu lagi kecil, dia duduk dekat sini. Okey, R 27 kat mana? 27 tu lagi besar, dia duduk dekat sini. Ini 27 kat mana? 27 tu lagi kecil kan? So dia duduk kat sini. Jadi kedudukan yang saya numbering itu menunjukkan keadaannya pada suhu bilik. Contohnya macam P masa suhu bilik dia liquid, Q masa suhu bilik dia solid. Nampak tak? R masa suhu bilik dia gas. Okey, dan mana? S masa suhu bilik dia adalah solid. Jadi kita boleh tentukan dengan cara yang mudah. Okey. Jadi untuk soalan ni dia minta cecair pada suhu bilik, so jawapan dia ialah B. Okey, dah habis untuk 20 soalan yang pertama. Okey, nantikan untuk 20 soalan yang seterusnya untuk video yang seterusnya. Okey semua, bye. Assalamualaikum. Ni orang in front me.